Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan tengok tajuk 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Pertama sekali, apa tujuan utama memproses makanan? Kita memproses makanan mentah untuk menjadikan makanan tersebut tahan lama, lebih enak, lebih menarik dan menjadikan makanan mudah dicerna. Terdapat 8 kaedah ataupun teknologi dalam pemprosesan makanan. Jadi dalam video ini kita akan pelajari 8 kaedah ataupun teknologi tersebut. Okey, kaedah pemprosesan makanan yang pertama ialah dengan menggunakan kaedah memasak. Ini yang telah kita gunakan di rumah. Okey, dalam memastikan makanan tu lebih tahan lama, lebih sedap dan juga lebih menarik. Kaedah pemprosesan makanan dengan cara memanaskan bahan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Okey, kaedah memasak ni contoh kita masak kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan kuih-muih. Jadi semua aktiviti ini menjadikan makanan tahan lama, lebih sedap, lebih menarik. Jadi ini pun satu kaedah pemprosesan makanan. Kaedah yang kedua ialah kaedah penapaian. Kaedah penapaian ialah satu proses menguraikan bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah. Contohnya, penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Jadi, di sini kita ada satu persamaan perkataan di mana glukosa ataupun gula ditambah dengan yeast akan menghasilkan alkohol yang bernama etanol dan gas karbon dioksida. Contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian ialah tapai, tempe, kicap, kimchi dan yogurt. Jadi makanan yang ditapai disimpan dalam satu tempoh masa sehingga matang, barulah dimakan. Dan makanan yang ditapai selalunya tahan lama. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga ialah pendehidratan. Pendehidratan atau pengeringan. Pendehidratan mempunyai kata akar hidra ataupun hidrat bermaksud air dan de bermaksud buang air. Sebab itulah ini dipanggil kaedah pengeringan. Dalam kaedah ini, air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan berjemur di bawah cahaya matahari seperti gambar ini di mana ikan dijemur di bawah cahaya matahari, mengeringkan dengan nyalaan api contohnya daging salai atau asap dan mengeringkan di dalam ketuhar. Okey, contoh makanan seperti yang ada dalam gambar raja adalah buah-buahan kering, udang kering, ikan kering, sotong kering dan juga susu tepung. Kaedah yang keempat ialah pempastiuran. Berasal daripada nama seorang saintis yang menjumpai kaedah ini iaitu Louis Pasteur. Pempastiuran berlaku di mana cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen dan kemudian disejukkan dengan cepat. Ada dua keadaan yang digunakan iaitu sama ada dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat diikuti dengan langkah penyejukan serta-merta. Contoh makanan adalah jus buah-buahan, susu. Okey, kita teruskan dengan video pempastiuran. Okay, anda dapat lihat nanti. Kaedah yang seterusnya adalah proses pengetinan. Kaedah pengetinan berlaku di mana makanan disimpan di dalam tin yang telah disteril. Maksudnya tin yang telah dinyah kuman dan dipanaskan pada suhu tinggi iaitu melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya.
Udara di dalam tin yang mengarungi makanan yang disteril itu dikeluarkan sebelum dipaterikan. Tin ini kemudian dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepat. Contoh, kalau ikut dalam gambar, kita ada laici, susu, kari ayam. Kaedah yang seterusnya ialah penyejuk bekuan. Kaedah penyejuk bekuan berlaku di dalam peti sejuk. Okey, jika makanan disimpan di tingkat bawah peti sejuk, itu berlakunya proses pendinginan. Dan contoh makanan yang disimpan di bahagian bawah adalah sayuran dan buah-buahan. Di bahagian atas peti sejuk, berlaku proses penyejuk bekuan. Di sini kita selalu simpan makanan laut, daging, ayam dan ikan. Dalam kaedah ini, makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lama. Okey, contohnya daging disejuk beku pada suhu negatif 18 hingga negatif 24. Pada suhu yang kurang negatif 18, tindakan enzim terhenti, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma juga terencat. Jadi dalam peti sejuk ada dua proses yang berlaku, iaitu di tingkat bawah dikenali sebagai pendinginan untuk sayuran dan buahan dan di tingkat atas dikenali sebagai penyejuk bekuan untuk makanan seperti daging dan ayam. Seterusnya adalah proses penyinaran menggunakan radiasi. Okay, dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai food irradiation ataupun penyinaran dalam bahasa Melayu. Kegunaannya adalah untuk mengkuarantinkan buah, membunuh patogen di dalam rempah, spices ataupun makanan-makanan kering macam ni. Membunuh patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang membawa penyakit, memanjangkan usia makanan, contohnya ayam, daging, ikan. Insect disinfestation, membunuh serangga, contohnya dalam jirin, dalam buah-buah kering. Sprout inhibition, maksudnya menghalang pertumbuhan tunas. Maksudnya kalau kita menggunakan kaedah penyinaran, menggunakan sinar gamma, sinar ultraungu dan sinar X, kita dapat membunuh mikroorganisma, membunuh serangga dan juga mencegah buah-buahan ataupun macam ni kentang daripada bertunas. Jadi ada banyak faedah daripada proses penyinaran. Contoh produk makanan yang diproses melalui penyinaran adalah sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Kaedah terakhir ialah pembungkusan vacuum. Dalam kaedah pembungkusan vacuum, udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. Ketiadaan udara di dalam bungkusan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan memberhentikan proses pengoksidaan makanan. Contoh makanan kacang, beras, durian, sayuran. Dalam ni kita nampak plastik ni tiada lagi udara di dalam sebabnya udara telah dikeluarkan. Dan keadaan di dalam plastik adalah keadaan vakum. Sebab itulah kaedah ini dikenali sebagai pembungkusan vakum. Okey, seterusnya kita masuk bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan impaknya terhadap kesihatan. Okey, bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Yang pertama adalah pengawet. Kegunaannya adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, mengurangkan kerosakan makanan dan menjadikan makanan tahan lama. Jadi contoh bahan semula jadi garam, gula, cuka, yang kita gunakan untuk membuat proses penjerukan. Dalam industri kita gunakan natrium nitrate untuk mengawet daging sausage, asid benzoic untuk jus buah-buahan dan sos tomato, asid borik dalam mi dan berbola ikan dan sulfur dioksida digunakan dalam kordial buah-buahan. Jadi pengawet menjadikan makanan lebih tahan lama. Bahan kimia yang seterusnya ialah pewarna, contohnya kat sini tartrazine.
Daripada namanya, pewarna menambahkan warna dan menjadikan makanan lebih menarik. Secara semula jadi, kita boleh jumpa pewarna dalam daun pandan, kunyit, susu, karamel dan santan. Okay, pewarna tiruan contohnya Tatrazina, sweet yellow dan juga Carmousine. Okay, sunset yellow, contoh pewarna oranye dan Carmousine pewarna merah. Seterusnya, peluntur, bleaching, melunturkan warna asal makanan. Okay, contohnya karbon diaktifkan, dimasukkan ke dalam minyak sawit untuk menjadikan warna minyak sawit lebih cantik. Benzoil peroksida dimasukkan dalam gula dan beras putih untuk menjadikan gula dan beras putih lebih putih. Bahan kimia seterusnya ialah perisa, seperti namanya, menambahkan rasa. Okay, kita ada gula, garam, cuka, daun pandan, vanila secara semula jadi, dan kita ada mononatrium glutamat MSG, contohnya perasa dalam mi segera, kicap soya dan kerepek kentang. Penstabil, okay, menstabil mencegah pemendapan butiran dalam makanan, membaiki tekstur makanan. Kita ada kanji dan gelatin secara semula jadi. Kita ada agar-agar juga secara semula jadi. Dan contoh lain lagi adalah gam akasia. Okay, dalam gambar kita ada Tatrazine, Ajinomoto iaitu sejenis perisa. Kita ada sini dalam mangkuk ni agar-agar ataupun gelatin sejenis penstabil. Dan yang bawah ini adalah contoh gambar karbon diaktifkan. Okay, seterusnya adalah pemanis seperti namanya, memberikan rasa manis. Secara semula jadi kita ada gula, gula melaka, madu. Dalam buatan pula, gula buatan kita adalah aspartam dalam kordial, dalam minuman dan sorbitol. Sorbitol adalah untuk pesakit kencing manis ataupun diabetes. Bahan kimia seterusnya, antioksidan, memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak, mencegah warna buah dan sayuran menjadi perang. Okay, contoh asid ascorbic. Asid ascorbic adalah nama lain bagi vitamin C secara semula jadi. Okay, dimasukkan dalam minyak masak. Tocopherol ataupun vitamin E dalam margarin. Dan kita ada hydroxyanisol terbutil dalam pil vitamin. Dan last sekali bahan kimia, akhir sekali ialah pengimulsi, mengimulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan, membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Contohnya lecithin daripada kuning telur atau kacang soya, pektin dan asid lemak seperti monogliserida, magnesium stearat dalam yogurt. Okay, semua bahan kimia ini ditambah dalam makanan menjadikan makanan tahan lama, lebih cantik, lebih sedap. Jadi sudah tentu ada kesannya ataupun impaknya jika digunakan secara berlebihan terhadap manusia. Jadi kita tengok dalam jadual 28 kesan penggunaan bahan kimia dalam makanan terhadap manusia. Pengawet boleh menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan, alergi, ruam dan kegatalan kulit, kecacatan fetus dalam kandungan dan merosakkan hati dan ginjal. Untuk pewarna juga menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, merosakkan hati dan ginjal. Peluntur juga menyebabkan kanser dan keracunan makanan. Perisa yang berlebihan menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak dan merosakkan hati dan ginjal. Pemanis juga menyebabkan kanser, kencing manis, alergi, ruam dan kegatalan kulit, obesiti dan merosakkan hati dan ginjal. Manakala antioksidan merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal dan menyebabkan ruam dan kegatalan kulit. Dan di akhir aktiviti ini, di akhir topik ini kita ada aktiviti 2.7 iaitu membuat pembentangan multimedia mengenai kaedah pemprosesan makanan, bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan impak penggunaan bahan kimia tersebut terhadap kesihatan manusia. Terima kasih.